Okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis kita hari ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ini hari Jumaat, kita selalu buat health sharing lah hari ini. Okay, so tajuk kita hari ini adalah tentang penyakit asma. Asma ni perkataan mudah dia ialah selalu kita kaitkan dengan sesak nafas atau semput lah. Okay, tapi sebenarnya apa dia asma ni? Asma ni ialah penyakit yang melibatkan paru-paru. Okay, paru-paru saluran pernafasan. So macam mana dia terjadi ialah apabila saluran pernafasan kita jadi sempit. Dia jadi sempit sebab dekat dinding saluran pernafasan tu membengkak atau meradang, dan bila keadaan ini berlaku biasanya saluran pernafasan kita tu akan dekat area tu akan menghasilkan mucus yang berlebihan. Asma ni juga dikatakan antara penyakit common untuk kanak-kanak. Okay, ini kalau Google inilah dia kata antara penyakit yang common untuk kanak-kanak. Tapi sebenarnya orang dewasa pun ada yang menghidapinya, kan? Bukan kanak-kanak je. Dan asma ni boleh menyebabkan wheezing. Wheezing ni tahu kan, macam orang sesak nafas dia akan macam berbunyi. Dia bila bernafas dia macam macam tu bila dia tarik nafas. Okay, itu wheezing. Sebabnya ialah sebab saluran pernafasan tu dah sempit dekat situ. Itu yang menyebabkan udara dia berbunyi lah bila dia bernafas. Dan nafas pun menjadi pendek lah bila keadaan asma ni terjadi, nafas jadi lebih pendek. Okay, dan dada jadi ketat, batuk especially waktu malam ataupun awal pagi. Ni bila saya baca ni macam patutlah dulu masa saya kena asma, saya takut nak tidur malam-malam sebab memang waktu malam tu yang paling kuat wheezingnya, paling susah nak bernafas waktu malam lah. Okay. So untuk orang yang mungkin tak pernah tengok orang kena serangan asma ni macam mana, dia sebenarnya memang macam sesak nafas lah, sesak nafas. Saya sendiri memang menghidap asma dulu kan masa kecil. So keadaannya ialah kalau orang tak faham kan, kadang-kadang ada orang kata, dia sesak nafas, selimutkan dia, orang kata macam tu. Saya kata, jangan selimut, jangan pegang langsung. Pada saya lah kalau masa tengah alami, tengah kena asthma attack tu, kalau boleh jangan pegang, jangan ada apa-apa kat depan sebab kita sesak nafas, kita perlukan pengudaraan. Jangan letak apa-apa barang kat atas badan ke, jangan. Okay, kita rasa sesak, kita rasa kalau boleh nak pergi ke tempat yang luas, okay, dan jangan sesakkan suruh kita buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Kadang-kadang orang yang anxiety pun boleh jadi sesak nafas kan, dan orang anxiety pun boleh jadi sesak nafas. Tapi hari ni kita nak cerita pasal asma yang disebabkan oleh benda-benda allergen ni lah. Okay, so bila kita nampak orang tengah sesak nafas, first thing ialah jangan sesakkan dia, jangan nak letak barang, nak selimutkan, nak bungkuskan dia ke, jangan. Just bagi ruang untuk dia bernafas dengan lebih mudah. Okay. Okay, so ini adalah gambar rajah macam mana salur pernafasan kita dengan paru-paru. Okay, so gambar rajah yang kat tengah ni adalah salur pernafasan biasa. Kalau tengok dia punya ruang udara tu luas kan, dia punya dinding saluran pernafasan dia pun nipis saja, dan dekat sini sepatutnya oksigen keluar masuk mudahlah dekat sini. So apa terjadi untuk orang yang sedang menghidapi asma? Kalau tengok dia punya saluran pernafasan dia dah membengkak, okay, dah membengkak ke dalam. So saluran pernafasan dia jadi sempit lah, laluan tu jadi sempit. Dia jadi lagi sempit sebab akan terhasil mucus yang berlebihan. Dahlah saluran pernafasan tu jadi bengkak dan menyebabkan laluan sempit, tambah lagi ada lendir ekstra mucus yang lagilah mengganggu laluan udara dekat situ. Okay.
So kalau tengok kelihatan rentas dekat sini boleh nampak tak? Otot dia ni and then mucus and then yang tebal ni adalah dinding saluran pernafasan yang dah menebal. Compared to yang normal punya nampak cantik je, tak ada bengkak dan ini kena block pula. Dia sepatutnya nampak luas sajalah dia punya tempat nak masuk air. Okay, so kenapa benda ni terjadi? Mengikut kata-kata dalam artikel yang baca tu lah, katanya saluran pernafasan ni menebal sebab dia terlampau sensitif dengan apa-apalah yang menyebabkan dia menebal. So sebab itu kita selalu kata asma ni ialah salah satu penyakit autoimun. Lagi sekali sebelum ni kita cerita pasal kencing manis kan, adalah satu penyakit autoimun. Okay, tak pasal-pasal dia hapuskan insulin yang dihasilkan oleh pankreas. So asma juga adalah salah satu contoh penyakit autoimun di mana kita punya mucus terhasil tanpa sebab yang munasabah lah. Dia terlampau sensitif. Benda itu sebenarnya tak ada harmful pun, tapi dia terlampau sensitif dan dia menghasilkan mucus, sebab tu selalu pernafasan pun jadi bengkak tanpa sebab yang munasabah. So dia jadi terlampau peka, terlampau sensitif. Okay. Bagaimana asma ni terjadi sebenarnya? So orang yang mengidap asma, macam saya cakap tadi, dia adalah disebabkan saluran pernafasan yang terlampau sensitif dan cepat membengkak bila ada kehadiran bahan-bahan alergen ataupun bila dijangkiti virus. So sepatutnya bila kita punya badan kita dijangkiti virus, kan kita punya immune system kita akan menghasilkan mucus kan, akan untuk memerangkap virus tersebut, dan itu adalah salah satu daripada defense mechanism badan lah. Okay. Tapi orang yang mengidap asma ni dia jadi overly sensitive lah kita katakan, dan bila ada jangkitan virus tu dia menghasilkan mucus yang mungkin berlebihan, dan juga mungkin ada benda-benda habuk sikit je kat termasuk dekat laluan saluran pernafasan dia pun dia menghasilkan mucus yang berlebihan dan juga meradang. Saluran pernafasan dia meradang dengan cepat. Okay, so itu yang menyebabkan orang mengalami asma lah. Ada orang yang dikata dia sensitif kepada bulu haiwan kan. Ada setengah orang kalau masuk pet shop okey je. Betul tak? Pet shop yang banyak kucing tu kan. Okey je, mungkinlah kalau macam terlampau kerap barulah macam terbersin ke semua kan. Tapi ada setengah orang bukan pet shop pun, dia just masuk, ada orang tu bela seekor kucing, daripada luar lagi dia dah rasa dah, dia dah start gatal-gatal hidung. Faham tak? Maksudnya dia jadi terlampau peka, terlampau sensitif badan dia. Okay. Ada orang yang sangat-sangat sensitif dengan asap rokok. Okay. Ada orang yang sangat sensitif dengan ataupun terdedah kepada suatu bahan kimia ataupun habuk dekat tempat kerja dia yang hari-hari terdedah kepada bahan-bahan macam ni, boleh juga menyebabkan asma. Okay, so asma dan alergi ni kalau nak ikutkan dengan kita punya pemahaman kan, kita punya holistik punya pemahaman, dia benda yang sama sebab dia adalah kedua-duanya ialah penyakit autoimun. Okay, keduanya adalah disebabkan kita punya badan terlampau sensitif, terlampau peka. Tapi alergi ni ada juga yang alergi pada kulit kan. So asma ni bukanlah tentang alergi yang menyebabkan gatal-gatal kulit tu, tetapi orang yang mengalami gatal-gatal kulit, contohnya eczema, dia mungkin lama kelamaan dia akan lead to asma juga. So kalau kita tengok dalam carta Dr. Bernard Johnson ni, dia kata sinus ataupun sinus ni dekat sinus ni macam alergi yang menyebabkan hidung kita selalu hingus kan. Itu dekat the second stage. Second stage kat sini. Dan juga kejap, let me just tunjuk ni kejap. Alright. So kalau ikut carta Dr. Bernard Johnson ni,
Yang kedua, stage yang kedua ni adalah sinus dan stage ketiga ni ialah asma. Asma termasuk dalam stage ketiga. So memanglah kalau ikut kita punya pemahaman holistik, semua bendanya berkait dan juga daripada eczema tu dia kalau kita tak rawat dia akan melarat kepada asma, boleh jadi. Tapi kalau ikut hukum doktor kan, ikut kaedah doktor, mungkin doktor akan kata kedua-duanya adalah penyakit yang berbeza lah. Kan, bukan dia penyakit yang berbeza sebab asma adalah tentang saluran pernafasan dan alergi mungkin orang alergi pada kulit saja. Tapi personally ayah punya pengalaman memang masa kecil-kecil ayah start dengan eczema dulu, ayah alergi dengan makanan, okay, dan bila dah masuk sekolah baru ayah start develop asma. Okay, so adakah ia menjawab? Dia adalah, maksudnya dia bukan penyakit yang sama tapi dia punya perjalanan penyakit dia adalah dalam fas yang sama. Okay. So ada juga orang kata alergi ni adalah ataupun asma ni adalah sejarah keturunan keluarga. Mungkin betul juga sebabnya memang kita ni dihasilkan daripada ibu dan ayah dan apa-apa yang daripada ibu dan ayah kita akan inherit lah kan. Bukan penyakit je, rambut, warna kulit dan sebagainya. So of course termasuk penyakit juga. Dan sebenarnya ayah sendiri pun memang kalau nak ikut keturunan memang arwah ayah memang ada asma dan kita orang adik-beradik semua ada sinus dan asma level yang berbeza-beza saja. Tapi walau macam mana pun, walaupun keturunan keluarga, ramai orang kata dah tak boleh buat apa sebab dah keturunan. Kan, memang tak boleh buat apalah kan. Contohnya ibu ayah ada kencing manis, so doktor kata tak boleh buat apalah, kena jaga, kena ni lah, just be prepared lah orang kata kan, just be prepared bila doktor nak sahkan you pun ada kencing manis macam tu kan. Tapi this is my own experience juga. Alhamdulillah memang saya pernah kena asma ni dari kecil. Okay, the last time saya ingat the last time saya ingat saya kena asma adalah sebelum tahun 2008 lah. Sebab sejak 2008 tu memang alhamdulillah sampai sekarang saya tak pernah kena lagi asma yang teruk macam dulu. Teruk macam dulu tu maksudnya tak boleh tidur langsung kalau kena asma tu. Dan kalau punya asma tak adalah teruk sampai kena pakai inhaler. Setengah orang kan dia sampai kena pakai inhaler. Cuma ingat masa saya kecil saya pernah sekali je kot pergi, sekali ke dua kali pergi ambil nap dekat klinik, sekali tu je. Dan kebanyakan masanya mak saya selalu bagi macam susu kambing masa kecil kan. Amalkan benda-benda macam tu dan I avoid ambil air sejuk. Okay, sebab once dia start batuk, biasanya kalau minum air sejuk dia masa kecil okey tau. Tapi bila satu masa tu tak boleh minum air sejuk langsung sebab kalau minum air sejuk je confirm akan batuk, dan kalau batuk dah trigger tu confirm malam tu tak boleh tidur. Dan tak boleh tidur tu maksudnya kena duduk 90 degrees. Kena duduk 90 degrees. Kalau baring tak boleh. Tu saya cakap tadi, kalau nampak orang tengah sesak nafas jangan suruh dia baring, jangan selimutkan dia. Tak boleh baring. Biasanya orang sesak nafas sama ada dia kena tinggikan bantal ataupun memang kena duduk 90 degrees. Okay. So alhamdulillah sejak 2008 saya sedar saya dah tak kena semput sebab masa satu hari tu saya batuk dan masa saya tengah kerja saya ambil MC siap-siap the next day sebab saya tahu malam ni mesti confirm tak boleh tidur. Tapi alhamdulillah boleh tidur punya malam tu. Dan sejak daripada tu bila saya kena batuk, masa bila-bila pun saya kena batuk, saya tak akan melarat dapat semput. Okay. Dan paling teruk saya punya batuk ialah jarang batuk lah kan, tapi kadang-kadang kita dijangkiti virus dan sebagainya kan. So paling teruk saya kena batuk ialah masa saya mengandungkan anak yang nombor 3. Kalau tak silap saya batuk selama 2 bulan lebih kot. Okay, so siapa yang ingat waktu mengandung tu, kalau tengah mengandung dan batuk, dia punya azab dia kan memang sangat-sangat kan, sangat-sangat. Lepas tu, tapi alhamdulillah walaupun saya batuk selama 2 bulan lebih, setiap malam saya dapat tidur baring. Setiap malam saya dapat tidur, okay, dan saya dapat tidur baring. Tak pernah semput lagi, alhamdulillah. Paling-paling kuat lah dalam 2 bulan tu, paling-paling kuat yang hujung-hujung tu dia dah macam makin ni.
um, I dapat wheezing saja. Tapi Alhamdulillah I still dapat tidur hari waktu pregnant tu. Sebab kadang-kadang orang kata kalau you dah tak ada asma, bila you pregnant, you mesti mungkin akan datang balik. Orang kata asma tu kan. So Alhamdulillah in my case tak pernah datang balik dekat ni. Okay. So itu I just nak highlightkan. Walaupun ia adalah keturunan keluarga, kan kita memang dah inherit benda tu, tapi ada harapan untuk kita reverse balik. Okay, ada harapan untuk kita baik pulih keadaan badan kita. Janganlah terus berserah saja. Dan macam kata tak boleh buat apalah kan. Okay. So gambar sistem rajah ni I just nak share tentang macam mana asma ni berkait dekat sini ya. Macam tadi Imna tanya tentang asma dengan alahan, adakah benda yang sama? So kalau tengok dia adalah sistem yang berbeza kan? Sebab asma ni is more on sistem pernafasan, alahan ni is more on sistem pertahanan. Tapi sebenarnya kalau kita baca definition asma tadi, dia kata asma juga terjadi sebab saluran pernafasan tu terlampau peka. Okay, and terlampau peka tu maksudnya immune system lah, immune system defense kita terlampau peka dan menghasilkan mucus yang berlebihan. Dan sebenarnya itu dah melibatkan juga kita punya immune system. Okay. Dan pagi tadi ada aunty nak buat sharing dekat dalam WhatsApp group. I tak sempat nak share dekat dalam WhatsApp group ayah lagi, tapi ia berkenaan dengan eczema. Also benda yang berkaitlah dengan benda ni kan. So eczema ni selalu orang kata, I kaitkan sikit kat sini sebab dia sebenarnya berkait kan. Macam I cakap masa kecil I start dengan eczema dulu. Dalam lama tu baru I develop asma. Okay. Kata doktor ni, eczema ni selalu orang kaitkan dengan masalah kulit kan. Orang kata sakit kulit. Eczema ni apa? Tahu kan? Eczema ni adalah yang gatal-gatal kulit tu. Kadang-kadang baby dia gatal dekat sini, merah, pipi kan, kadang-kadang kat tangan, kaki, gatal-gatal kulit. So selalu rawatan doktor ialah sama ada ubat steroid makan ataupun ubat steroid sapu. Kata doktor tu lah. Okay. Sebab ubat steroid ni akan memberi kelegaan yang cepat. Okay. Itu memang fungsi steroid, kita kena faham kenapa orang suka ambil steroid, sebab dia memberi kelegaan yang cepat. Sebab gatal tu memang merimaskan, especially kalau budak-budak. Especially budak-budak yang tak tahu apa-apa, dia akan garu-garu sehingga berdarah. Memang kita tak tahan nak tengok. Okay, I pernah tengok juga ramai orang babies kan yang sampai berdarah. Memang mak bapak mana yang sanggup tengok kan. So that's why most people dia tak boleh tahan, terpaksa juga gunakan steroid tu. Tapi of course kita tahu, parents yang apply steroid tu pun tahu steroid tu ada long term effect kan. Cuma kadang-kadang dia tak ada pilihan lain ataupun sambil-sambil buat healing healing treatment yang lain, sambil-sambil tu terpaksa juga apply untuk hilangkan rasa gatal untuk anak tu kan. Which is true. Tapi kata doktor ni sebenarnya eczema ni memanglah dia nampak kesan dia dekat kulit, tapi dia sebenarnya adalah bermula daripada perut yang kotor. Okay, kata doktor. I tak sempat tengok video sampai habis lah. I baru just tengok dekat part yang perut yang kotor tu. So kaedah yang gunakan natural healing, kita akan fokus kepada cuci perut. So sama juga dengan asma. Asma pun sebenarnya sangat-sangat related dengan perut yang kotor pun sebenarnya. Allergy, okay, eczema dengan allergy tu very related lah. Okay, dan tadi I cakap in some way allergy pun adalah dalam fas yang sama dengan asma. So sebenarnya memang asal-asal dia kena cleansekan perut. So untuk orang yang tak faham tentang ni kan, susahlah nak kaitkan macam mana paru-paru tu berkenaan dengan perut kan. So kena tunjuk gambar rajah ni lah, baru nampak perjalanan dia macam mana. Dan juga kita tahu alergi ni juga berkait dengan liver yang terbeban. Kan kita ada share itu, liver yang terbeban, di mana kalau liver, hati kita yang kat sini, okay. Tadi kata perut kan, so sekarang kita nak cakap hati lah. Kalau nak kata orang yang alergi, gatal-gatal kulit tu adalah disebabkan hati kita telah mengeluarkan histamin. Okay, histamin. Dan histamin tu yang menyebabkan gatal-gatal kulit. Dan
kenapa hati kita mengeluarkan histamin? Sebab histamin tu adalah macam defense mechanism hati bila dia dah sangat-sangat terbeban. Bila hati telah stres sangat, stresnya betul dia mengeluarkan histamin macam itulah. Okay? So kenapa hati stres? Sebab dia terbebanlah banyak sangat toksin. Hati ni salah satu fungsi dia ialah untuk menapis darah, menapis apa-apa yang kita makan. Kita makan McDonald's ke KFC, Coke, teh tarik semua tu, kita ada hidup asap rokok dan sebagainya, masuk kat dalam hidung, masuk dalam mulut kita, akan ditapis dekat hati. So kalau kita masukkan banyak sangat benda-benda yang tak elok dan hati kita dah tak mampu nak filter, darah yang disebarkan dekat dalam badan akan kotor. Itu satu. Dan bila darah kotor pergi ke segenap organ-organ dalam badan kita, organ-organ dalam badan kita pun akan merosot lah. Kan? Sebab darah yang kotor tu dah sikit-sikit dah pergi ke paru-paru, sikit-sikit dah pergi ke usus dan sebagainya. Lepas tu, bila hati kita dah kotor sangat tu, dah tak boleh nak filter, dia akan stres dan dia akan mengeluarkan histamin. Dan histamin tu sebenarnya yang menyebabkan kulit kita gatal. So, antara rawatan untuk alergi, doktor akan bagi ubat antihistamin. Betul kan nama dia? Ubat antihistamin. Dah lah liver tu dah stres sampai mengeluarkan histamin. Doktor bagi lagi ubat. Dia kata hati janganlah stres sangat nak ambil ubat ni untuk reducekan histamin tu, antihistamin kan. So, apa jadi pada hati ni? Dah lah hati ni stres kan? Betul kan nak suruh dia tutup pula. Sebab tu adalah mekanisme dia lah untuk melepaskan dia punya stres kan. So, and then you suppress lagi. Tu perkataannya. You suppress dia supaya jangan keluarkan histamin. So itu yang lama-lama jadi penyakit lain macam hati membengkak dan sebagainya. Okay. So again, hati ni ialah salah satu organ yang senyap. Silent organ. Kalau dia sakit, kita tak tahu dia ada sakit dekat situ. Tapi caranya ialah kita boleh nampak through symptoms. Antara simptom hati yang dah terbeban, hati yang sakit ialah alergi. So alergi adalah salah satu daripada simptom yang menunjukkan hati kita dah terbeban. So kalau kita tahu siapa-siapa yang ada masalah alergi, memang sangat-sangat kita galakkan ambil YKI terus atau YK Ganoderma. Okay, dan juga kena cleanse perut. Itu macam antara benda yang wajib lah kena buat. Okay. Cleanse perut tu nombor satu juga. Kadang-kadang ada orang kata nak kena cleanse perut dulu ke sampai habis baru ambil linzi kan. Sebenarnya kita tak tahu pun berapa lama kita nak habis cleansekan dia perut. Betul tak? Nak tunggu sampai perut tu cleanse betul-betul mungkin 20-30 tahun pun tak selesai lagi. So the best is sebenarnya ambil sekali. Ambil sekali, so setiap fungsi produk tu ada fungsi dia dan sedikit-sedikit akan bantu membersihkan badan kita lah. Okay, so kaedah rawatan untuk asma, kita berbalik semula kepada asma tadi. Kaedah rawatan dia selalu doktor akan bagi inhaler kan. Macam kalau dekat klinik I pernah ambil nebulizer, I tak pernah pakai inhaler lah. Yang I tahu arwah ayah memang pakai inhaler. Okay. Mungkin juga ada rawatan yang memerlukan surgery. Sebab kalau tak silap, arwah ayah pun sebenarnya dah scheduled for surgery sebenarnya. Surgery untuk asma, I tak tahu surgery yang macam mana untuk membesarkan salur pernafasan ke tak sure. Tapi cuma tak sempat nak buat surgery tu. Okay. Dan juga apa yang ada dekat dalam inhaler tu sebenarnya ialah ubat-ubat yang okay, I just mention ada banyak list ubat-ubat asma ni yang biasa yang digunakan. Salah satunya adalah bronchodilators. Ini adalah bertindak untuk jangka masa pendek. Dia akan bantu cepatkan gejala orang asma ni. Salah satunya dia kesian tau. Dia kesian sebab diorang tak boleh nak buat aktiviti macam biasa. Dia akan cepat mengah. Okay, dia akan cepat mengah. Dia tak boleh exercise berlebihan. Okay, I ingat I pun dulu macam tu. Macam tak boleh nak berlari sangat. Okay, sebab nanti dia akan cepat mengah. Dia akan semput. So apa akan jadi? Sebenarnya sangat-sangat bahaya kalau kita just,
okeylah dia tak boleh lari, dah tak payah exercise dan sebagainya. Nanti kita punya kualiti badan akan, atau kualiti kesihatan kita akan makin merosot. Sebab kita kena tahu oksigen adalah sangat penting untuk badan kita. Okay, oksigen dalam darah kita ada NOW, ada nutrient, ada oksigen dan ada water. Dan oksigen sangat-sangat penting untuk mengingkirkan toksin-toksin dalam badan kita. Oksigen perlu digabungkan sebab toksin dalam badan adalah dalam bentuk karbon dan hidrogen, dan karbon dan hidrogen ni untuk nak singkirkan daripada badan perlu dikahwinkan dengan oksigen. Okay, oksigen kena banyak untuk convert karbon jadi karbon dioksida dan untuk convert hidrogen jadi H2O. So, kalau kita ada asma, saluran pernafasan kita dah sempit, oksigen yang masuk dah berkurangan. Kan? Oksigen dah masuk dalam badan dah berkurangan. Bila oksigen dah berkurangan, tak dapatlah nak singkirkan toksin banyak-banyak keluar daripada badan. Betul tak? Okay. So, kalau kita just suppress saja, suppress supaya relax, kalau jangan trigger benda-benda semput dan sebagainya, still dia tak dapat nak sedut oksigen sebaiknya. Dan juga actually kita perlu bersenam, kita perlu macam sekali-sekala kena berlari dan sebagainya sebab paru-paru kita pun perlu exercise kan. Paru-paru kita perlu exercise, perlu kita macam tarik nafas yang dalam dan lepas. Itu masalah kalau orang tengah asma, tengah kena asthma attack, dia shortness of breath kan. Dia tak boleh tarik nafas dalam-dalam. Tak boleh tahan, jangan kata tahan, tarik nafas sampai ke dalamnya pun tak dapat. Okay, so kita yang dapat tarik nafas sampai dalam dan boleh tahan tu adalah satu nikmat sebenarnya. Okay, orang yang tengah ada asthma attack, dibayangkan you punya level, katakanlah udara tu boleh masuk sampai ke dalam ni, udara dia masuk kat sini je. Dia tak dapat masuk sampai habis, dia tak rasa pun. Paru-paru dia memang kekurangan oksigen betul. So kita tahu kan sekarang kalau kurang oksigen apa akan jadi. Sekarang orang ada masalah COVID, dia sangat-sangat particular tentang oksigen level, sampai beli that oximeter ke apa benda tu kan, nak check kandungan oksigen dalam badan kita kan. Macam mana kandungan oksigen dalam badan kita nak cukup kalau kita punya saluran pernafasan tu dah block kan. So sebenarnya asma ni sangat-sangat perlu dirawat dengan segera lah, dan juga bukan saja merawat untuk temporary sahaja, tapi kena merawat sepenuhnya. Okay, sebab dia lama-lama akan lead to benda lain. Bila kurang oksigen dah banyak, you akan nampak lah budak tu akan muka pucat kan. Budak tu muka macam tak bertenaga sebab dah kurang oksigen dalam badan. Apa simptom-simptom bila kurang oksigen dalam badan? Kita akan asyik penat, kan, mengantuk, kita muka pucat, okay, dan akan lead to banyak benda lain lah kan. Sekarang kita nak ajak orang makan linzi sebab kita nak singkirkan toksin dalam badan. Tapi kalau oksigen pun dah berkurangan, so memang susah lah. Okay. Jadi mana tadi? Sorry. Okay, so tadi antara ubat-ubat dia yang lain adalah anti radang, inhaled steroid. Biasanya inhaler tu ada steroid kat dalam dia, so dia anti radang sebab steroid ni kan dia dapat memberi kesan yang cepat kan. So kalau orang tengah semput-semput tu ambil inhaler tu lega, betul tak? Kan? Tak tahu lah, tak pernah mengalaminya. Okay, tapi kalau tengok dalam cerita-cerita macam tu lah. Okay, ada juga bronchodilators yang bertindak untuk jangka masa panjang. Yang the first tadi, bronchodilators tu dia kata untuk short term effect, tapi ada juga yang boleh bagi long term effect bila digabungkan dengan beberapa terapi yang lain. Okay. Tetapi this method tak boleh digunakan sebagai rawatan tunggal asma. Tak tahu kenapa. Ada lagi banyak ubat yang dikatakan anti radang. Anti radang sebab kan kata asma tu adalah sebab saluran pernafasan dan beradang kat situ kan. Ada juga rawatan yang untuk asma digunakan sebagai anti allergen. Pun ada juga. Okay. Ada juga rawatan yang membantu untuk membuka saluran udara. Tapi jarang digunakan dalam rawatan akibat kesan sampingan. Nama dia theophylline. Dia theophylline, tak tahu macam mana sebutan dia. Dia boleh membantu membuka saluran udara yang sempit tu, tapi kat sini dia kata jarang digunakan dalam rawatan akibat kesan sampingan.
Ada juga menggunakan systemic steroid. So systemic steroid ialah untuk merawat asma yang serius, tapi dia ada side effects yang tak diingini jika digunakan secara berulang kali, dia kata. Tak tahulah apa dia. Ada juga rawatan nama dia monoclonal antibodies. Tak tahu. Dan juga ada immunotherapy. Okay, immunotherapy ataupun allergy shock. Ini pun adalah berkaitan dengan alergi juga sebenarnya, untuk mengurangkan kebergantungan pada ubat dalam asma dan alahan. So dia macam terapi terhadap imun sistem. Okay. So dalam banyak-banyak ni inhaled steroid ni adalah antara anti-inflammation punya ubat yang paling berkesan lah untuk rawatan asma kronik katanya. Okay, so I pernah tengok inhaler yang dibagikan pada budak-budak kan. Kesian juga macam kita ajar budak-budak tu daripada kecil. Dia macam inhaler dekat hujung dia, tapi dekat dia ada tube besar untuk sambungan kepada mulut dia tu. Okay. So itu adalah kaedah rawatan yang selalu disarankan oleh doktor lah. Kalau nak kata kaedah rawatan menggunakan kaedah yang natural, ialah seperti yang kita explain tadi, kita perlulah merawat apa? First ialah kita perlu merawat perut, okay? Merawat perut, dan juga kita perlu merawat kita punya liver. Sebab kalau kita punya liver dah cantik, kita dah boleh menapis dengan baik, insyaAllah kita punya sistem pertahanan ni akan berada dalam keadaan yang baik. Dan tadi kita ada mention kan, asman juga adalah antara salah satu faktornya ialah imun sistem yang terlampau aktif. Terlampau aktif dan terlampau peka terhadap bahan-bahan yang menyebabkan mucus dihasilkan secara berlebihan dan sebagainya. So sebenarnya kita kena fix imun sistem dulu, okay, supaya dia tak jadi terlampau sensitif. Dan kita tahu kita punya Jungian Ganoderma dah dapat sijil akreditasi yang memang sangat-sangat efektif, sangat-sangat berkesan dalam melaraskan imun sistem. Okay. Dan pada masa yang sama, kita punya YK Ganoderma juga dapat merawat hati. Kita memang dapat sijil akreditasi untuk kedua-dua tu, pelarasan imun sistem dan juga untuk merawat hati. Okay. Dan pada masa yang sama, macam Dr. Norman cakap tadi dalam satu video YouTube yang akan sharekan nanti dalam WhatsApp group, katanya juga alergi adalah disebabkan usus yang kotor. Okay. So kalau nebulizer dia boleh cairkan kahak. So membantulah nak bernafas sikit. Inhaler pun sama ke? Nebulizer dengan inhaler rasanya fungsi dia sama kan, tapi rasanya fungsi dia bukan untuk cairkan kahak. Fungsi dia untuk itulah nak meredakan bengkak saluran pernafasan tu kan. Dia nak luaskan saluran pernafasan tu supaya boleh bernafas. Inhaler nebulizer ni dia ada sedikit steroid kat dalam dia. Steroid ni boleh melegakan peradangan dengan cepat. Okay. Cairkan kahak ialah bukan solution dia, okay? Sebab masalahnya ialah kahak tu sepatutnya kalau dekat sini kahak tu terjadi sebab badan terlampau sensitif tau. Bukannya bila badan kita ni menghasilkan kahak, menghasilkan mucus, sepatutnya adalah bila ada jangkitan virus masuk, dia akan menghasilkan kahak dan akan keluar. Tapi kalau orang ada penyakit asma ni, dia punya kahak dihasilkan secara berlebihan. Mungkin ada virus masuk, tapi dia menghasilkan kahak yang berlebih-lebih, ataupun tak ada virus masuk pun. Dia ada habuk-habuk sikit je, pun dia menghasilkan kahak juga. Okay, so ubat cair kahak tu, I don't think dia merawat, sebabnya dia hanya memberi kalau kita ada betul-betul ada virus, okay, betul-betul ada virus, kahak tu perlu untuk merangkap virus tu. So kalau kita dah cairkan kahak tu, dah jadi fungsi kahak tu nak membunuh virus tu pun dah tak berkesan sangat kan.
inhaler dan nebulizer ni memang tugas dia untuk bantu melegakan pernafasan kita lah. Tapi dia membantu melegakan pernafasan. Dia tak merawat masalah, punca masalah tu. Okay? Punca masalah ialah kenapa dia membengkak. Kenapa saluran pernafasan kita membengkak pada waktu yang tak sepatutnya. Kenapa ada banyak sangat mucus pada waktu yang tak sepatutnya. Itu masalah yang utama dia. Okay? Mereka menjawab soalan. Kalau tak silap ayat, inhaler dengan nebulizer tu memang fungsi dia sama. Okay, ataupun ada lagi satu tu yang selalu orang bagi oksigen tu kan. Bagi oksigen dekat tu. Untuk nak menambahkan oksigen masuk lah. Tapi itu dah jadi oksigen yang tak natural kan sebenarnya. Dia oksigen yang tak natural. So oksigen yang tak natural pun kita kena tahu dia ada limit. Ada baru-baru ni nampak orang jual tong oksigen tu. Sebab sekarang ni ramai orang peka pasal kena oksigen tak dalam badan. So you buat test sendiri kat rumah, tak cukup. Belilah tank oksigen nak sedut. Subhanallah. Tak digalakkan langsung. Okay, sebab ada para doktor yang kata kalau you nak perlukan oksigen tambahan tu pun perlu dapatkan nasihat daripada doktor kan. Dan tak boleh beli je secara online walaupun memang ada dijual secara online tapi bukan untuk kita beli. Dan oksigen yang sintetik tu sebenarnya sangat-sangat bahaya kalau kita ambil dos yang berlebihan. Okay, sebab dia sintetik dan kalau berlebihan dan kita tak tahu macam mana dos yang sepatutnya untuk kita akan membahayakan paru-paru kita. Paru-paru boleh pecah macam tu lah orang kata. Okay, so sangat-sangat bahaya. Betul, pergi je lah masuk hutan. Tapi masalah dia punya laluan tu dah tak boleh nak masukkan oksigen kan. Sebab tu kita kena fix laluan tu sebenarnya. Janganlah nak harapkan bantuan oksigen pula daripada luar. Oksigen ni kan sepatutnya free saja, insya-Allah. Kan? So itu kita kena fahamkan semula lah. Bukannya oksigen tak cukup tu sebab tak cukup oksigen kat udara ni, bukan. Okay, sebab saluran kita dah sempit dan kalau kita masukkan lagi oksigen yang sintetik sebenarnya tak membantu langsung. Okay. Apa lagi nak cakap pasal alergi dan pasal asma ni? Ada apa nak tanya tak? Kita tahu asma ni adalah sesak nafas. Okay. Dia juga adalah berkait dengan alergi, very very much related. Setengah orang macam mana nak convince orang yang sakit. Asma ni untuk setengah orang mungkin dia punya benda yang trigger dia berbeza-beza. Macam ayah cakap benda yang trigger asma dulu ialah batuk dan apa yang trigger batuk yang saya kena pasti ialah air sejuk lah. That's for me. Untuk orang lain mungkin asma dia triggered by bulu kucing ke. I tak triggered by bulu kucing, I okay je. Okay, so macam mana nak convincekan orang kena ambil swab perut? Sebab itulah sangat-sangat berguna untuk kita tunjuk gambar rajah badan ni. Gambar rajah badan. Okay, kita kena cakap paling mudah nak kata selagi kepala dengan badan tu bercantum, selagi itulah apa-apa daripada kepala sampai ke hujung kaki kita tu berkait. Okay, itu satu. Dan kalau tengok itulah I tak habis tengok pasal video doktor tadi kan, kenapa dia cerita pasal kenapa dia berkait dengan perut. Tapi kita selalu cakap kan, perut ni kalau tak bersih, dia memang tak dapat nak serap apa-apa khasiat daripada apa yang kita makan kan. Dan juga bila oksigen tak cukup masuk dalam badan, dia tak dapat nak singkirkan kotor-kotor dekat perut tu. Okay. Dan bila perut tu dah jadi macam tak sihat kan, macam mana kita nak pulihkan balik perut tu? Kita mesti bagi bantuan lah, jentera bantuan dia. Jentera bantuan dia adalah itulah kita punya 3 askar tu. Lactobacillus tu adalah fungsi dia untuk menghasilkan environment
yang sangat-sangat disukai dalam perut, iaitu bakteria baik yang sangat-sangat banyak. Itu adalah environment yang sangat-sangat kalau kita kan kat rumah ni, environment kita suka adalah udara yang banyak kan. So dalam usus, environment yang usus suka ialah good bacteria yang banyak. So itu adalah daripada lactobacillus. Fiber adalah sangat berfungsi untuk nak cuci dinding-dinding usus tu. Dia nak act as sponge nak cuci, sebab kita tak boleh nak ambil sponge nak cuci kan. So fiber tu dan juga air yang banyak akan bantu menjalankan fiber, dan protein tu akan bantu geliang geliut usus. Sebab kita tahu ada kes yang orang tak boleh nak ada, apa nama geliang geliut tu dalam English, apa maksudnya? Apa dah, dia punya proses tu, ada orang yang tak boleh nak melalui proses tu. Yes, peristalsis tu. Ada orang yang tak boleh, tak ada urge nak membuang, dia tak ada urge nak membuang tau. So kesianlah orang-orang macam ni kan. Dan sebenarnya bila yang kita makan tu kan, bila kita makan macam-macam kita makan tu, sekarang nak dah jadi macam kalau aku makan kan, kita ni makan benda-benda tak elok tu kan, apa dia jadi dalam perut kita, dia nak keluar tak lepas ni kan. Kita tak berfikir macam tu, dan kalau dia tak keluar apa jadi. So kita kena cakap kat orang macam tu lah, benda-benda yang kita makan perlu dikeluarkan, dan kalau tak dikeluarkan dia akan jadi toksik dekat dalam badan. Kalau dia tak keluar, dia nak jadi apa? Adakah dia magically akan vanish? Adakah dia macam okay dah cukup time tapi tak keluar lagi, tak apalah, kita kasi chance hilang dia macam tu? Tak. Cuba tanya orang tu balik. Kalau you rasa mencuci perut atau membuang pembuangan tu hari-hari adalah tak penting, cuba you fikir yang you makan daging rendang minggu lepas tu, you rasa dah keluar tak? Kalau tak keluar lagi, you rasa dah jadi apa? Kan, imagine lauk yang kita simpan dalam bekas seminggu, dia jadi apa? Itulah yang berlaku dekat dalam badan kita. Sanggup ke kita nak simpan benda tu kat dalam perut? Kalau ada benda basi kat dalam fridge pun kita tak sanggup nak buka tupperware tu kan. Kadang-kadang sanggup buang sekali dengan tupperware tu. Korang pernah tak jumpa makanan basi dalam fridge ke apa kan, sampai buang terus dengan tupperware tu sekali sebab tak sanggup nak buka. Just imagine benda tu ada dalam perut kita. That what happens. Dan benda, kalau perut kita kotor, kita tahu kita akan kentut busuk sangat. Yang busuk tu, kita jangan malu yang busuk tu kita kentut tau. Tapi just think that yang busuk tu adalah datang daripada perut kita. You percaya tak kalau you membuang hari-hari, you punya perut bersih, you kentut tak busuk langsung. Kalau orang tu gelak kan, kata takkanlah kentut tak busuk. Maksudnya dia memang selama ni perut dia kotor dan setiap kali dia kentut memang busuk. So kita kena bagi tahu dia lah, sepatutnya you punya kentut tak busuk. Sepatutnya kentut tu memang perlu. Tapi kalau busuk tu maksudnya dalam perut kita kotor. So just imagine, ialah benda basi kat dalam perut tu. Dan kita tahu faktanya ialah manusia yang sihat ada 9 kilo saja najis dalam perut. Okay, kalau orang yang tak sihat, maksudnya ada lebih najis yang lebih daripada 9 kilo. 9 kilo tu pun kita kata, ya Allah banyaknya kan. Tapi orang yang tak sihat ada lagi banyak daripada tu. Okay, kalau siapa yang kita itu kan masalah kita nak convincekan dia ke tidak, tapi kita kena bagi tahulah benda-benda ni. Kan dia tak tahu, dia tak pernah imagine makanan basi ada dalam perut dia seminggu punya tak keluar, dia tak boleh imagine. Dia duduk fikir, kenapalah aku nasi sendawa je kan, kenapalah letih je, kenapalah sakit perut dan macam-macam lah. So bila kita explain macam ni, barulah dia kata kan. Dan mungkin kita boleh cakap okay fine, kalau dia tak boleh nak terima, katakanlah dia ada asma atau alergi, dia tak boleh nak terima kaitan asma dengan alergi tu dengan perut. Okay, just cakap kesihatan perut tu memang sangat-sangat penting regardless of apa-apa penyakit yang ada pun. Okay, sebab yang tadi itulah, kalau kita makan, dia tak keluar, dia akan menapai dan dia akan basi dalam perut kita. Bila dia menapai tu, dia akan mengeluarkan gas. Okay, dia akan mengeluarkan gas yang naik sampai sendawa dan kentut yang busuk, dan naikkan sampai ke kepala, sampai sakit kepala
nafas berbau. Okey, itu adalah semua dari asal-asal dia perut yang kotor. So kalau dia masih belum mengalami simptom-simptom yang macam tu, one day bila dia ada mengalami simptom-simptom nafas berbau dan sebagainya, dia akan ingat apa kita cakap. InsyaAllah. Okay. Harap membantu untuk dapat ilham dan idea cerita kat orang tentang pentingnya set perut tu. Mungkin I boleh share sikit macam mana I start tak kena asma sejak 2008 kan. I ingat sangat sebab masa tu ada kerja dan apa yang lead to it, I tak adalah makan produk yang sangat-sangat sebab I makan linci, I makan produk semua bukannya khusus untuk penyakit-penyakit tertentu. I tak rasa pun asma tu adalah satu penyakit sebab kita dah biasa dengan dia kan. I dah biasa kalau batuk mesti semput. Kalau batuk mesti semput, I tak rasa itu adalah satu penyakit yang boleh dihilangkan. Okay, sebab kalau kita dah biasa dengan benda tu, biasalah pagi-pagi bersin kan. I tak boleh macam biasalah kalau pagi-pagi betul kita mandi air sejuk, biasalah kita bersin kan. Tapi bila sekarang kita dah tak bersin pagi-pagi, barulah kita tahu kan. So orang yang dah biasa dengan keadaan yang penyakit yang diorang alami ni, mungkin susahlah kita nak cakap dia berpenyakit. Saya sendiri pun I tak rasa I berpenyakit dulu. Tapi produk-produk yang I ambil tu adalah ikut bajet lah, bajet tentu. Bila ada bajet kita ambil twin pack dan bila I ambil twin pack I ambil dos yang 12/5 sehari tu kan. Habislah dalam 5 hari habis, dah. Dan bulan depan repeat balik macam tu. So antara reaction I pernah dapat ialah gatal-gatal. Gatal-gatal tu datang balik. I pernah masa I start minum kopi, gatal-gatal kan, Ina saksikan macam mana I punya kulit tu bintik-bintik dan gatal-gatal dan berkeping-keping macam ular bersalin kulit tu. Berkeping-keping kulit tu jatuh. Macam dulu pergi PD kan ada sunburn kan, betul kulit mengelupas kan, macam tu tapi hampir keseluruhan badan mengelupas kulit. Selain tu ada juga macam gatal-gatal dekat macam dekat lutut, dekat joints ada gatal-gatal. Ni antara healing crisis saya pernah lalui masa saya tengah makan linci awal-awal tu. Awal-awal tu saya takut juga sebab saya tengok dekat pollen kan ada tulis macam berhati-hatilah untuk orang yang ada alergi dan sebagainya kan. So saya pernah tanya Aunty Ina pasal benda ni. Sebab masa tu saya punya healing crisis antaranya ialah gatal-gatal dekat celah-celah jari ni kan. So bila kita dah faham, okay pollen kita tak menyebabkan alergi tu, saya terus ambil je dan Alhamdulillah tak ada serangan asma yang lagi teruk. Saya tak dapat healing crisis asma attack yang lebih teruk tak ada. Saya punya healing crisis banyak gatal-gatal, discharge, lendir keluar dekat hidung, lendir dekat telinga, okay, lendir nanah, bisul nanah keluar dekat kepala, dekat tangan, macam-macam banyak tempat. Itu antara healing crisis saya pernah dapat. Tapi yang sebelum saya tak ada asma tu adalah gatal-gatal lah, banyak dapat gatal-gatal. Okay, dan mungkin mengantuk yang sangat banyak. Sangat mengantuk, kat tempat kerja mengantuk je kan. So tak adalah teruk sangat healing crisis tu, insyaAllah lah pada. Tapi itulah satunya ayah daripada kecil tak ada makan ubat asma ke apa. Okay. Alhamdulillah mak ayah just bagi suplemen, bagi susu kambing macam tu. Dan ayah memang daripada kecil jenis yang masa kecil kita kenalah makan ubat kalau demam kan, tapi bila dah macam dah besar sikit tu dah masuk EU dan sebagainya, bila demam I memang tak suka makan Panadol. So mungkinlah faktor-faktor yang tak banyak sangat ubat masuk dalam badan tu menyebabkan healing crisis kita lain lah sikit kan dengan orang lain. Allahualam. Okay, ada soalan lain tak? Saya ada habis lah dekat ni. Okay, so kita nak tanya sikit boleh? Boleh. Apa tu kadang ada orang dia macam bila dia bangun tidur dia ada macam lebam-lebam besar dekat macam orang lepas bekam tu kan, dekat peha, dekat pangkal lengan. Itu apa sebab lepas tu dia banyak urat-urat biru tu.
Apa sebab tu? Varicose vein. Ya? Macam varicose vein ke apa tu urat-urat biru tu. Urat besar lah, besar-besar tu dia biru-biru dekat pasal orang putih, kalau kulit putih melepak memang nampak urat biru dia tu. Jadi satu lagi dia punya dekat paha-paha ni macam bila bangun tidur mesti ada macam lebam, macam orang kata kena sedut yang Pontianak lah apa. Tapi tak tahu sebab apa kan. Nak tanya. Mungkin ada penyumbatan ke apa kan. Lebam tu saya pernah dengar ada budak dulu ada kes yang dia selalu lebam-lebam. Budak tu kalau tak silap dia end dengan penyakit leukemia lah. Tapi lebam tu kalau tak silap adalah tanda kurang oksigen. Betul kan Aunty Hina nak sambung tak? Adakah sebab kurang oksigen, tanda-tanda kurang oksigen? Okey, selalunya kalau orang cepat lebam, kalau kita orang lah cepat lebam, either orang tu ada low blood pressure, low white blood cell, banyaklah white blood cells, leukemia. Itu yang orang suka lebam tau, yang lekas lebam. Tak semestinya macam Ita cakap lah. Sebab Ita kata tadi dia bangun pagi kan. Bila dia bangun pagi dapat lebam-lebam tu Dia yang perasan bila dia nak mandi pagi tu nampak lebam-lebam. Tak tahulah berkena waktu pagi ataupun malam masa dia tidur ke ataupun bila kan. Tapi memang bila dia bangun dia nampak macam lebam besar-besar macam besar sikit daripada duit 50 sen tu lah. Besar. Banyak. Kadang-kadang ada 2 tempat, 3 tempat macam tu lah. Oh, okey. Kadang-kadang masa kita tidur tu, kita punya blood circulation kan tak lancar. So sometimes that happen, mungkin dia pun dah ada sensitive spot kat situ kan. Tapi kalau orang tu cepat lebam, sikit-sikit lebam, that one is serious. Faham tak? Langgar sikit je lebam. Tu macam tu leukemia and low blood pressure. Kalau tadi tu mungkin saya rasa just because dia punya blood circulation agaknya. Tapi katakan andai kata kena mengena dengan alergi, okey, kalau kena dengan alergi juga, so alergi ni ada macam-macam jenis. Jadi I kata kan, kadang-kadang orang alergik tu makanan, kadang-kadang kepada pakaian, kadang-kadang kepada udara dan seterusnya kan. So alergi, nak tambah sikit ayah cakap tadi, alergi kalau kita dengar Dr. Naman punya video, alergi dikaitkan kepada 2 benda. Satu ialah apa benda-benda guts. Satu dia kata leaky gut syndrome, and 2 the probiotik dalam kita punya badan. Okay, dalam probiotik dalam kita punya usus. So maknanya whatever it is, dia kaitkan alergi kepada usus dan juga kepada hati. So because of that, tadi ayah cakap, Irna tadi cakap pasal the set perut kan, macam nak set perut kan. Sebenarnya kan, kita orang bila kita jual apa-apa produk sekalipun untuk apa penyakit pun, kita memang selitkan juga set perut. Set perut tu memang kita highlight the kepentingan. It's very penting. You have to stress it's penting. Why? Because apa-apa pun punca penyakit kan, at last kan, it will be linked to the usus. Nombor satu, because tadi ni nak serap yang usus kan. So that's why kebanyakan penyakit dikaitkan, termasuk dengan alergi, dikaitkan dengan leaky gut syndrome. The word leaky gut syndrome kalau cakap bahasa Melayu maknanya macam usus bocor kan. Dia sebenarnya bukan bocor. Maknanya sepatutnya bila badan kita dah makan protein, dah makan daging, dah makan sayur, dah makan nasi, dah makan macam-macam, benda tu semua badan kita tak boleh gunakan because dia dalam bentuk molekular yang besar-besar, yang kasar kan. So dia kena jadi paling-paling halus. So the protein jadi amino acid, the carbohydrate jadi maltose, semua tu jadi paling halus, baru dia boleh serap melalui the dinding usus. Tetapi untuk orang yang ada leaky gut syndrome tu, dia punya dinding usus dia radang. So bila dia radang, all these molecule yang besar-besar tu kan, yang halus tu tak masuk, jadi maknanya dia floating in dalam kita punya usus, jadi badan kita tak boleh serap dia. Sebab itu leaky gut syndrome sekarang dikaitkan dengan most penyakit. Dan because that also probiotic and prebiotic play important role pasal dia
menyihatkan suasana dalam kita punya usus. Usus play a very very important role sekarang ni. So jadi bila kita cakap pasal set perut tadi, number one, dan tu ada probiotik and prebiotik yang important sebab dia kata okay, the probiotik ialah the bakteria dalam badan kita. Do you know that kandungan bakteria dalam badan kita lebih daripada bilangan sel dalam badan kita. Dalam badan kita ada sel berapa trillion cells. Kandungan bakteria ada lebih daripada the kandungan of the bakteria. So if this bacteria ada dalam keadaan yang seimbang, kita sihat. Jika tak seimbang, tak sihat. That's why it's penting to take probiotik. So alhamdulillah kita ada probiotik dan juga rupanya bila kita ambil probiotik, jika kita tak ambil dia punya makanan sekali, dia tak membiak. So kita nak dia membiak. That is why lactoberry tu penting to explain, because dalam lactoberry ada dia punya makanan sekali, ada prebiotik. So that makes sure that you punya kandungan good bacteria is ada all the time. Selain daripada itu juga yang ayah cakap tadi, fiber is very important to galakkan peristalsis to make sure yang najis keluar cantik. Also sebenarnya selain daripada itu juga both di dalam fiber dan di dalam protein ada juga prebiotik. That means dia ada makanan juga untuk kita punya bakteria tadi. So memang those three combination tau. Kandungan of the bacteria akan sangat-sangat meriah. This way kita suggest that one for usus, those three things. Because dalam protein pun ada probiotik, oligosaccharide. Dan dalam fiber pun, dalam fiber luar semua. Orang kalau nak tahu source of prebiotik daripada natural sources ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu adalah source untuk prebiotik. That's the makanan for the probiotik. So kita digalakkan makan sayur-sayuran dan buah yang banyak untuk menggalakkan our probiotik to survive. And then bila dikatakan kenapa alergi tu kena bersangkut paut dengan usus tadi Okay, ayah dah explain a lot of it tadi about that. Cuma ada sedikit nak tambah. Di dalam usus kita, dekat dalam dinding usus kita, dia ada penghasilan of an enzyme. Nama enzim tu ialah DAO. Bukan Dr. Azizan Osman DAO tu ialah D-amine oxidase. D-amine oxidase ni ialah satu enzim yang boleh neutralize the histamines. Histamines, tadi kan orang yang alergi ni kan histamines dia tinggi kan. Histamines tu sebenarnya dihasilkan dalam badan kita pun ada. Makanan-makanan kita pada histamin. Histamin sebenarnya penting. Sebenarnya asalnya penting. Dia defend kita punya body daripada abuk. Abuk nak masuk, histamin akan menyebabkan kahak kita keluar. Menyebabkan kita punya kerongkong kecut dan batuk supaya abuk tak boleh masuk. Okey, contohnya ada benda atas kulit kita tak bagus untuk kulit kita, histamin akan bertindak and also menyebabkan kulit kita gatal-gatal. Sebenarnya penting. Tapi di dalam orang yang ada alergin, histamin dia terlalu banyak, terlalu it's an autoimmune kan. Sepatutnya dia defend, dia dah menyebabkan orang sesak nafas. So that's why when you go to doctors bagi untuk orang alergi tu, satu bagi steroid, betul? Kedua dia bagi antihistamines kan. Antihistamines tu in the form of drugs lah. Sebenarnya kalau you punya usus sihat, dalam usus you dah ada DAO tadi. DAO tu, D-amine oxidase tu, tugas dia neutralize untuk histamin yang terlalu banyak. So untuk orang yang usus dia tak sihat tadi, pasal dalam tu dah ada inflammation tu dinamakan leaky gut syndrome, dia tak cukup DAO, that's why dia ada terlalu banyak histamine production. So that's why allergy tu juga kena dengan leaky gut syndrome. Banyak penyakit lain semua dikaitkan dengan leaky gut syndrome sekarang ni. So in order for kita ni kalau kawan ni cakap kalau tak boleh afford lah benda ni semua tu, semua memang tak boleh afford, memang tak ada duit langsung nak beli kan. Ya ajar dia natural punya way of in the meantime. What they can do is benda yang kasih makan the bad bacteria in your body ialah gula. Gula is number one punya enemy tau. So in order for you to, dia kata kalau you ada alahan, wajib stop gula, tepung, susu and processed food. Processed food also kasih banyak histamines naik. Processed food. So untuk kawan-kawan you yang rasa macam it's too expensive right now, start off with, kalau untuk ada allergy, dia memang kena stop sugar, tepung, susu and dairy foods. Because dalam ni ada banyak histamines. And as I told you, histamines memang dah penting. Tapi orang-orang ni dia oversensitive to histamine because of the leaky gut. Okay? Itu je lah. Ika? Ya. Okay.
Ita. Because Ya. macam tak jawab soalan Ita. Tapi okey, yang kita belajar kalau yang orang tu selalu lebam ni tak lain daripada Ita, tahu. Ni orang ni selalu lebam, kantuk sikit lebam. Itu adalah tanda-tanda okey, kalau ada extreme case tanda leukemia lah. Kalau tak ekstrim, low blood pressure, kurang darah, tu orang tu lekas lebam. Betul lah tu, low blood pressure. Oh, okey dia low blood pressure. Baru ingat, dia kata sebab masa buat medical check up kan, dia low blood pressure selalu macam nak pitam macam itu. Okey. Then you know what to do lah kan. Kasih pollen banyak-banyak and Ringzi, betul kan semua sekali. Tapi whatever it is, kalau you all please remember whatever it is, apa penyakit sekalipun, sekarang kan I dah tak tanya dah orang tu punya pembuangan. Dulu kita tanya pembuangan ni okey ke tak okey kan. The fact that orang datang kat kita with already a penyakit, a medical disorder, dia ada allergy ke, dia ada diabetes ke, dia ada kencing manis ke, darah tinggi ke, dia ada penyakit, itu dah menunjukkan dia punya usus dah tak elok. Because kalau usus dia elok, tak ada penyakit kan. Sometimes, most of the time kalau tanya orang, pembuangan okey tak? Orang kata, okey, I okey. I buang bersehari-hari kan. Jarang dapat orang yang kata, oh, I memang tak okey. Ada kes yang macam, you pembuangan okey? Memang tak okey. Bila orang tu kata memang tak okey, tu dah teruk sangat lah tu. Okay. So, dulu sebelum ada set perut, when we sell Ringzi dulu, belum ada set perut, bila orang komplain kenapa tak efektif, then we learn that kita kena jual kita punya barang dengan fiber. Mesti cuba you try dengan fiber, baru dia boleh masuk kan pasal fiber. Dulu tau. So sekarang kita tend to think all the product mesti dengan set perut. Okay, paling-paling teruk, lactoberry. Okay, so kalau tidak, memang susahlah dia nak masuk. So actually dia rugi. Dengar tak Ina? Ina cakap tadi susah nak jual set perut kan? Set perut lebih penting, it's very important. Explain kat dia kenapa dia kena ada set perut. Explain kat dia, because when people understand how the thing works, macam mana set perut tu bantu the absorption of the product, then insyaAllah dia orang akan take. I explain yang kalau your usus tak sihat, all the food yang ambil nanti kan pun tak masuk. And then kita kena cure the inflammation. So orang ni semua ada inflammation dalam dia punya dinding usus. Sebab orang tak suka rasa set perut. Set perut yang mana tak suka? Lactoberry, fiber, protein. Tiga-tiga Anak-anak semua suka set perut. Dengan Zoom cik. Ya, Ina punya kawan ni tak suka lactoberry, fiber, protein. Satu pun tak suka. Lactoberry? Tak suka? Okay, sebenarnya memang kadang-kadang kita suruh makan, tak apa. Suruh lactoberry dulu. Lactoberry is also good. Lactoberry is very good. So if they want to take lactoberry by itself, makan lebih. Kan? Makan sekotak satu hari. Kau cakap kau tak nak makan tu, saya makanlah sekotak satu hari, lactoberry. Ada je kita buat macam tu kan? Okay? Memang ramai orang suka lactoberry. So approach with that first. Alright, so yang penting tapi sugar kena berhenti. Because sugar is the number one killer of your good bacteria. So you bagi tahu dia, kalau you makan lactoberry, dalam lactoberry tak banyak kan? You makan pula sugar. So macam mana you nak dapat kesan? So that's why some people take product for years and years and years. Dia kata tak nampak pun kesan. Pasal dia tak ikut dia pantang larang. So, simple thing je sugar je pun. Bukan nak suruh cari benda kat Gunung Ledang ke apa something like that. Okay, I just nak share one testimony last night. Untuk orang ni daripada Gegambang, anak dia lelaki, now he's 14 years old. Budak ni daripada baby dia ada semput yang teruk, dan rupanya daripada baby he was on prednisolone. I never knew people prescribe prednisolone for babies. So he was on prednisolone since a baby. Prednisolone, the steroid. Prednisolone is a steroid. Okay, so kenapa orang prescribe steroid untuk asma? Because asma tu kan badan dia terlalu reaktif. Sikit-sikit je dia nak semput, sikit-sikit je dia punya saluran nak sempit, sikit-sikit je usus nak keluar kan. So doktor kasih two things, sama ada antihistamine to slow down dia punya allergic reaction tadi, because yang produce allergic reaction ialah histamine. This enzyme chemical ni dia yang make you allergy tau. So bila you go doktor kasih antihistamine. Nampak tak? To slow down the action of the histamine.
Ada soalan tak setakat tu? That's why bila orang ada allergy, doktor kasih antihistamine. Tapi histamine sebenarnya I told you is important. It is part of your immune system. It is part of defense system. Ni case of, ni macam autoimmune lah kan. So tapi ada kata sebenarnya dalam kita pensaluran usus tadi ada DAO kan untuk neutralize the histamine. So orang tu punya DAO dah kurang pasal dia punya usus tadi dah inflame. So this most asthmatic patient yang teruk memang dia orang bagi prednisolone. Sama dengan SLE, dengan most autoimmune diseases yang teruk, orang memang bagi prednisolone. You mesti dengar selalu Anti-Liza cakap prednisolone. Prednisolone is a steroid. Just a steroid that slow down your system. So this baby is given prednisolone sampai dia jadi bulat. Orang selalu on steroid jadi bulat because dia slow down your metabolic system. Sampai mak dia cakap semalam, ni anak tunggal budak ni. Sampai dia sekolah rendah, mak dia kata kesian nak tengok anak dia lelaki. Tak boleh main football, tak boleh pergi sukan, tak boleh pergi tu, tak boleh pergi macam-macam lah. Sedih. It affects orang tu punya quality of life juga tau. Orang tu punya mental state kan. Dia tengok kawan-kawan dia semua main kat padang, dia tak main. So dia sedih. Ingat tak kalau Anti-Liza cerita pasal Azhar tu sama corot dekat sekolah pasal asma kan? Ingat? Nanti dia cakap Azhar sama corot pasal asma because you pun tak boleh perform well, oksigen tak cukup semua kan? So this child, he was on 3, apa benda tu? Inhalers. He was on 3 inhalers tau, this child. Satu yang dia makan regularly, satu makan untuk emergency, satu untuk apa? Mak dia pun lupa. 3 ni. Then later he was on that for many years sampai umur dia 11 tahun. Sampai mak dia kata he got a very bad eczema. Badan dia semua luka-luka, scratch, gatal semua. Mak dia believe that eczema, that allergic eczema tu datang daripada the side effect of the steroid. Allahu alam. Dia rasa because of the steroid, budak tu dapat eczema. Sebenarnya tapi kalau kita baca orang-orang asma ni, in their history, kalau tak dapat asma, kejap lagi dapat eczema. Berganti-ganti benda ni. Sebenarnya dua-dua allergic reaction kan. So anyway, this boy baru ni, mak dia kenal kita berapa tahun about 2 years kot. About 2 years. So this boy makan lactoberry, makan Lizzie, makan pollen, semua benda. Now he's 14 kan? Now he's totally off all the inhalers. Alhamdulillah. I pun macam susah nak percaya orang yang inhaler sampai betul 10 tahun kan. Baru semalam mak dia pergi hantar dia balik asrama. Dia memang tak ada inhaler langsung. Cuma dia bawa inhaler. Macam Ais pun takut. Cakap dia balik asrama nanti tak takut kan. Mak dia perasan kalau dia stres, kat asrama kan stres, homesick lah, makanan tak sedap. Dia kata bila makan tak sedap tu dia stres, dia jadi asthmatic. So asrama kena bawa dia pergi hospital. Dia keluar masuk hospital dia kecil all the time. Macam cerita Azhar ni. Keluar masuk untuk nebulizer sampai doktor nurse semua kenal. Dia duduk asrama pun cikgu-cikgu asrama pun selalu kena hantar dia keluar masuk hospital. So semalam dia hantar balik hospital, hantar balik asrama, cakap mak dia tak bekalkan inhaler ke? Buat-buatnya nanti masuk kan, dia rasa stres kan. Tak lama dekat rumah lama dah masa PKP, kat rumah mak dia kata ada aircon lah, ada nice food lah tu, mak dia takut stres. I tanya mak dia bekalkan tak inhaler? Tak. Mak dia bekalkan apa tahu untuk dia? Lactoberry, YKI dengan YK Ganoderma and coffee. So makan everyday. Because for all this time yang dia dekat rumah masa PKP pasal mak dia yang jaga, kasih all those things, dia dah totally tak ada apa-apa, kulit sebenarnya licin dan dah tak ada inhaler. So sebenarnya kalau you dengar orang yang pakai inhaler ni kan dia orang tak reversible tau. Macam dia dah bergantung pasal benda tu. It is reversible. Bagi tahu dia orang. So everything is reversible kan. So budak ni alhamdulillah lah. Itulah my ni. If I'm not mistaken, Kamalia. Is Kamalia there? Aunty Kamalia tak? Yes. You kan ada testimoni asma dulu? Bukan ayah daughter ada asma ke? Dia kecil? Anak I 2 orang asthmatic dulu masa kecil. Syakira dengan abang dia Safwan. Berlawan 2 orang tu masa kecil tu. Kejap yang ni, pada demam malam pergi klinik semula kan. Now okay Syakira because she's been taking the product kan. Now makan aiskrim, makan apa, no problem. Dia tak pernah dapat lagi dah attack. Abang dia tak makan produk. So on and off kadang-kadang adalah juga sikit-sikit. Oh, Syakira dulu allergic to what kind of barang apa? Aku pun tak tahulah. Kadang panas tak boleh, sejuk tak boleh, minum ais. Macam ayah cakap lah, kalau minum ais kan start batuk, mula dah trigger. Sebab demam-demam selalu kalau kena memang demam malam. So now tak ada dah? And she was on Ventolin lah dulu. Dulu kan Ventolin kan.
That tiny pill tu yang untuk asma tu. Nama dia Ventolin. Oh, dia tak ada inhaler Inhaler pun dia Ventolin kan? Oh, inhaler kalau pergi ni dekat klinik tu memanglah pakai bronko apa tu lah, apa yang kat klinik tu, nap. Now Syakirah tak pernah dapat since secondary school. Alhamdulillah. Ingat lagi dulu you susah hati sangat pasal dia. Guna produk dalam late 1990s lah kot. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. She has how many children sekarang? 3. Tengok, Masya Allah, Alhamdulillah, very very aktif kan? When she was small, she was so small for her size tau. Because dia asthmatic kan. Cikgu pemberin dia ni, penat, selalu penat, mengantuk dalam kelas kan masa sekolah rendah lah. Memanglah orang asthmatic macam tu. Dia mengantuk macam tu lah. So Alhamdulillah now she's okay. Walaupun badan dia masih kecil because of the children lah. But she's healthy. Alhamdulillah. Lagi satu nak remind. Tadi Dr. Norman pun remind. Because some of the allergy can be food. Can be pakaian. Some people allergic to pakaian. Sometimes when you go to an allergy punya specialist, dia susah nak tentukan apa yang allergic tu. Sebab itu diri you sendiri je yang boleh pantau. Because there's so many things around us yang kita allergic tu kan. Dr. Norman mention about sabun. He mention sabun kena tukar, kadang-kadang you kena tukar sabun mandi, tukar shampoo, kena tukar sabun basuh baju, dia cakap tadi. So sometimes kita ni overlook, kita ni cakap-cakap kat orang pasal makanan linzi, pollen, protein, siap perut kan. You must remember to tukar tu Mila, especially the sabun basuh baju. Of course lah benda lain pun ialah shampoo ni everything kan. Tapi sabun basuh baju, Masya Allah sebab it's enzymes kan. Sangat bagus, sangat banyak orang dapat the kesan, orang yang allergic kesan dia rasa keberkesanan daripada kita menjaga Eco. So remember, you all kena remember to introduce not only yang internal tapi yang juga yang external. Because eczema, kulit is affected. Although eczema is not a problem kulit, kata Dr. Nawan tadi, kita ingat eczema, psoriasis ni problem kulit. Sebenarnya bukan, it's problem perut. Cuma where it manifests itself. Tapi at the same time, because remember it's holistic, so you kena cakap semua about everything as well. Environmental toxic. And also stress. Stress also can trigger allergy juga. Okay, itulah saja, harap membantu ya. Aisyah pun ada. Wait. Aisyah Ismail kan ada anak dia ada alergi yang tu. Puan Aisyah? Ya, dengar. Okay, yang Naimah tu, remember Naimah? Naimah, yes. Yelah, masa yang I notice tu sebab kalau dia stress nak exam, nak tu nak ni, that one memang trigger her asthma lah. Stress kan? So tu kalau macam dia penat, dia nak sekolah kalau pergi jalan kaki tu dia penat and then tak tahu macam mana nak. Jadi kalau cerita, tapi she's not dependent on inhaler all the time. Cuma dia kalau bila dah kena attack tu memang no way out, tapi pergi klinik, dia pakai dia call it yang nebulizer lah juga yang masukkan Ventolin. Kalau kadang tak guna Ventolin, diguna, dia orang doktor kata ada guna garam. Guna garam. Nah, itu kerja dekat dalam lab tu ya? Yang dulu dia kerja keluang kan. Sekarang tak? Sekarang tak dah. Alhamdulillah lah, because that one in the lab so she's exposed to the chemical kan. Betul tak? Sebab dia belajar pun dia ambil chemistry, tapi nak cakap macam kata dah reduce her attack dan insyaAllah dah kurang lah. Cuma boleh dengar dia punya kadang-kadang kan suara dia macam sedikit kat hidung kan ada gatal-gatal kat hidung ataupun macam suara sesengal. Jadi kita notice macam bukanlah running nose tapi what do you call it? Ada mucus. Ada blockage lah. Something like that. Jadi memanglah kena hantar gitu gini. Tapi yang what I notice what you said about this leaky gut tu about and kena totally stop tepung, that one tak tulis stop lah, masih makan lah kan bahan-bahannya berasaskan tepung kan. Jadi actually kena tak? Actually kena. Otherwise memang you susah nak get rid of the allergy. You just encourage her of course to take the set perut banyak-banyak gila-gila. Tapi
Dr. Norman cakap dalam the video tadi kan, if we are not ready to stop the tepung and the gula and the dairy product kan, sebenarnya your allergy won't go. Because okay, how the tepung affects us? Tepung tu kan gluten. Gluten. It's like glue. That means dia menempel ke you punya usus. Bila dia menempel kat dinding usus, like something sticky to your usus, menempel kat situ. Your body nampak dia berlonggok, dia ingat benda tu ialah apa dia? Foreign body. So bila foreign body, dia attack that layer dah berlonggok dan gluten tu, and that's how your usus punya wall jadi inflame. Itulah nama dia, the inflame tu, the leaky gut syndrome. Itu dia punca pada allergy. So if you mana bukan totally punca daripada paru-paru lah, maknanya kena backtrack pada basically is usus lah, not totally on lungs no. Okay, lungs tu affected kenapa? Lungs tu affected because kita punya badan produce histamine kan. Histamine tu kan akan make your lungs ada mucus. Akan make your kepala jadi pening. Dia akan kasih histamine tu, kasih kat bahagian-bahagian badan you supaya defensif. Paru-paru tu nak defend lah tu, dia keluarkan mucus supaya dia tak nak kasih konon-konon, tak nak kasih abu masuk. Dia rasa pelang kita tu sesak nafas kan. Okay, tapi pasal orang ni dia memang long term, jadi dia sentiasa sesak nafas. Sebenarnya originally bukan from there. Itu adalah the apa nama dia? Tindak balas lah, tindak balas badan. Apa? Tindak balas. Tindak balas from your histamine yang produced by your usus. So some people get it in the lung, some people get it on the kulit, some people get it in the people macam-macam. Semua hasil daripada apa je? The histamines. It's because of the histamine. Histamine tu produced by what? From the dalam semua the leaky gut. So kalau boleh rumuskan kan tadi kita kata histamin tu dihasilkan daripada liver kan. Bila liver detect something ke dia menghasilkan histamin. Tapi kalau histamin tu berlebihan, betul histamin tu menghasilkan mucus pula kan. Dan kalau histamin tu berlebihan, sepatutnya ada DAO dekat dalam usus yang boleh neutralize the histamin sebenarnya. So kalau semua sistem kita memanglah ada sistem kita yang mungkin mengeluarkan something extra dalam keadaan yang tak sepatutnya dan sebagainya, tapi kalau sistem-sistem lain berada dalam keadaan baik, diorang boleh neutralize each other, betul tak? So sekarang ni masalahnya bila ada sistem kita yang tak dapat nak kan, bila satu tu dah terlebih tapi yang sepatutnya neutralize dia tak dapat buat benda tu. Itu kita gunakan ubat daripada luar untuk stop that pula. So ubat dari luar tu sebenarnya contribute pula kepada masalah-masalah lain kat dalam badan. Jadi berlarut-larut semuanya, betul tak? Also bila you kasih antihistamine daripada luar, they solve the problem only temporarily. So you need it. Every time you kena, you need it. And every time you kena, and then every time you kena, you sesak nafas, you need the nebulizer to tadi bronchodilator, to dilate your bronchus. So maknanya tiap kali kita kena alergi, kita perlu benda tu kan. And benda yang dipakai dalam bronchodilator tu, the Ventolin ke, the steroid yang dipasukkan dalam bronchodilator tu, it is a steroid. You see, it's a steroid. It's not good. It's not a solution. It's going to be long term. Sebab benda tu semua tak elok. Macam orang pakai inhaler semua tu, they are all steroid, you know. Steroid yang kita sedut ke dalam keting paru-paru. Memang kita tak boleh help it because kalau tak kita sesak nafas pula. Tapi sebenarnya dia ada side effects yang lain yang membahayakan badan kita long term. So this is sebenarnya kita tak ada choice sebenarnya, tetapi kena jaga our pemakanan. Okey, dah lah. Okey, harap bermanfaat. Okay, thank you. Harapnya jelas, banyak benda yang kita overlook in our life. So tadi awalnya bila I dapat topik ni daripada Andina suruh cakap pasal asma, I kata kacang je ni kan, sebab ingat kita dah menghidap penyakit asma tu, kita tahu sangat lah kan pasal penyakit tu. Tapi sehari ni kita belajar banyak benda baru lah. Okay, memang asma tu berkenaan dengan perut, dan betul masa awal-awal sebelum makan linzi memang I punya masalah penghadaman sangat-sangat teruk. Okay, dan I pun ada history allergy dengan asma memang dalam fas yang sama, dan rasa sembelit tu atau masalah sistem penghadaman tu ada dalam fas semua penyakit yang ada dekat dalam dunia ni, semuanya berasal daripada masalah sembelit.
juga. Okay, so sebenarnya apa-apa penyakit pun sekarang ni kita memang kena highlight lah pasal perut tu, perut yang kat bawah sekali tu kita kena cakap. Kejap saya nak betulkan sikit Ayah. Ayah cakap kita ada semua penyakit tadi kena mengena dengan perut, betul. Tapi bila kita cakap semua penyakit kena mengena semelit, tak tepat because it can be semelit or any problem. So kalau orang tu kata dia selalu cerit, tentu tidak semelit, selalu cerit. So cerit is menunjukkan usus dia problem juga, right? So that also can lead to all this problem. So maknanya apa-apa penyakit yang kena mengena dengan usus, semelit ke, cerit ke, gastrik ke, peptic ulcer ke, GERD ke, apa kena dengan usus je, dia dah can lead to all other penyakit. Betul kan dia perut? Betul. Okay. Okay. So betul-betul, sangat betul lah apa yang Tina cakap tu, dan baru-baru ni pun ada Ina dapat kes yang memang asalnya sembelit and then dia ini memang asalnya sembelit dan juga lead to asma ataupun alergi yang kita bincangkan tadi, okay? Dan banyak lagi penyakit lain yang memang asal-asalnya sembelit juga. So harapnya hari ini kita jelaslah tentang macam mana asma tu terjadi, dan kita kena faham bila ada orang kena asma tu, kita kena faham cadangkan barang-barang yang sesuai, dan jangan lupa untuk tekankan kepentingan set perut tu, okay? Set perut sangat-sangat penting sebab kalau tak jaga perut tu mungkin lambat baik ataupun mungkin tak dapat nak solve entirely dia punya masalah tu. Okay? So ada apa-apa lagi ke sebelum nak tambah? Kita hanya ramai yang berkenaan dengan asma rupanya kan? Okay, kalau tak ada apa-apa, macam kita ambil gambar sekejap. Nanti kat mana? Masih driving je. Kena runcit. Kena runcit nak beli beras. Ya Allah Akbar. Macam. Okey, jom kita ambil gambar satu kali. 1, 2. Alright. Sorry. 1, 2. Okay. So thank you very much semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tadi ada buat poll tadi. Korang jawab tak? Apa tu? Nampak tak ada buat poll? Buat apa? Ada poll lah, I tanya kalau kita nak buat weekend, kalau kita nak buat meeting weekend, nak buat hari Sabtu ke Ahad, siang ke malam? Tak nampak macam mana? Tak apalah, nanti I tanya dalam group lah. I ingatkan Ayah, kalau Sabtu dah clash dengan Didi Haslina punya meeting, so buat malam kan? Ahad. Okay. Kita cuba buat Ahad tapi tak sure Ahad ni ke, nanti kita ni, dan kalau buat Ahad tu, nanti mungkin kita nak buat macam 1.5 jam macam tu kan? Nak tak buat yang macam Satu je lah, pun tak apa. 1 jam? Boleh, macam kita buat sekarang lah. Dia tak dah penat dah malam. Okey lah, kita try buat yang macam meeting sekarang ni Okay. So insyaAllah kita cubalah. Yang korang prefer malam ke siang? Siang lah. Siang, malam dah mengantuk. Tersenggut-senggut, tidur terus. Nanti kita confirmkan balik Ahad tu pagi ke petang Okay. Alright. Okay. Terima kasih banyak. Bye. Assalamualaikum. Alam.